Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih pengurusi majlis mengakap timbalan yang di-Pertua PAS kawasan Dungun, yang dihormati Yang Berhormat Datuk Haji Awang bin Hashim, Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, merangkap Timbalan Menteri Sumber Manusia dan Ahli Parlimen Pendang. Nampak pesen 2-3 hari duduk sini tu macam nak duduk sini je. Yang Berhormat Ustaz Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli, Ahli Parlimen Dungun, merangkap yang di-Pertua PAS kawasan Dungun. Semua rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat, yang dihormati seluruh staf kepimpinan PAS kawasan Dungun, seluruh staf kepimpinan PAS cawangan-cawangan, seterusnya hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dapat kita bersama-sama dalam menghayati dan menyambut ulang tahun 70 tahun penubuhan Parti Islam se-Malaysia PAS dalam negara kita. Saya mengambil kesempatan pada malam ini dalam ruang yang agak ringkas mengucapkan tahniah kepada seluruh pimpinan PAS kawasan dan cawangan, dewan-dewan, dan juga para hadirin sekalian yang telah mengadakan majlis sambutan ulang tahun 70 tahun PAS di peringkat Dungun sejak kemarin sehinggalah pada hari esok, insya-Allah. Sambutan yang diadakan di kawasan Dungun ini adalah sangat istimewa. Bukan sahaja PAS kawasan Dungun, kekuatannya antara yang kuat di negeri Terengganu, tetapi di sinilah bermulanya benih yang ditanam sehingga melebar luaskan ke seluruh negeri Terengganu, dengan bermula penubuhan cawangan Parti Islam se-Malaysia PAS yang pertama bagi negeri Terengganu di daerah Dungun. Usaha penubuhan sebuah Harakatul Islamiyah, gerakan Islam yang bernama PAS dalam negara kita ini adalah merupakan sebahagian daripada mata rantai bagi membawa mesej menyelamatkan ummah dengan Islam, membawa budaya politik Islam yang menekankan ketakwaan kepada Allah, bagi menyambung tugas para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam sejak zaman berzaman. Tubuhnya Parti Islam se-Malaysia PAS ini 70 tahun lalu bukan kerana suka-suka, bukan kerana kita nak berdepan dengan penjajahan daripada British, tetapi di atas tugas dan tanggungjawab yang lebih luas daripada itu lagi. Sepanjang tempoh 70 tahun ini sudah tentu, kalau kita letak di bawah kata pembesar atau mikroskop lah, macam kita nak tengok virus COVID itu, kita teropong, kita akui 70 tahun itu macam-macam peristiwa yang berlaku. Ada pencapaian dan ada kelemahan. Kelemahan di peringkat organisasi dan kelemahan di kalangan ahli-ahli.
gerakan Islam ini yang bernama Parti Islam Malaysia PAS di sepanjang zaman. Tetapi yang paling pentingnya ialah saya percaya kepimpinan dan ahli-ahli yang ada sangat komited, sangat iltizam untuk menjadi lebih baik dari sehari ke sehari dan menjadi ejen perubahan yang terbaik dalam negara kita, sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan. Dengan menyaksikan, tuan-tuan mungkin sehari dua hari ini dihidangkan dengan pelbagai penceritaan sejarah. Sejarah ini bukan untuk halwa dengar semata-mata, tetapi untuk kita menghayati, memahami, supaya keyakinan dan kekuatan, iltizam dan izzah, kebanggaan kita ini menjadi lebih kukuh dari sehari ke sehari. Dari segi sejarahnya, dengan menyaksikan nama seperti Datuk Nakhoda yang berasal dari Pagar Ruyong, Sumatera, yang berpindah ke Tanah Melayu pada tahun 1603 Masihi. Ketibaan Datuk Nakhoda dari Sumatera ke Dungun, di Dungun menyaksikan pembinaan masjid di kampung Bukit Lambor. Siapa kampung Bukit Lambor sini ada? Itulah antara benih awal kemasukan mereka yang mempunyai cita-cita untuk melihat masyarakat yang ada di negeri Terengganu ini mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di Bukit Lambor terus membuka kampung di sekitar dan memperkembangkan pengajian Islam dalam masyarakat. Ini cerita tahun 1603. Confirm tak ada orang ada sini, tak ada 1600 tidak ada, confirm. Sehingga melahirkan pada waktu itu nama-nama lain yang berjangkit daripada zaman ke zaman, nama seperti Khatib Osman bin Muhammad, Haji Abdul Jalil bin Abu Bakar, Haji Yusuf Tahir dan Ustaz Salim Mahmud. Di sinilah bermulanya, di Dungun inilah bermulanya benih kemasukan PAS ke negeri Terengganu, tidak di daerah lain, tidak di utara Terengganu yang bersepadan dengan Kelantan, dan tidak juga di Kemaman yang bersepadan dengan Pahang. Walaupun kedatangan syarikat Islam daripada Indonesia yang merupakan sebuah persekutuan Islam juga daripada Indonesia datang ke dekat dengan Kuantan, tetapi yang menjadi benihnya adalah di Dungun ini. Nama seperti Haji Zainal Abidin bin Aman bin Ma'ali yang lahir di kampung Tasik, Ulu Dungun pada 1893, tahun 1893, adalah nama penting sebagai asas penggerak tokoh dan aktivis sosial, bukan sahaja di daerah Dungun tapi di negeri Terengganu. Sebagaimana yang setengah di antara kita sedia maklum, cawangan PAS di Terengganu yang pertama ditubuhkan melalui satu perjumpaan pada tahun 1956 yang disusung oleh Pesuruhjaya PAS Kelantan dan Terengganu waktu itu. Oleh kerana negeri penduduknya tak begitu ramai, pengangkutan di negeri-negeri tak sebagaimana yang ada sekarang ini. Masih ada lagi feri yang menghubungkan, nak tak ada jambatan tak banyak, maka digabungkan pada mereka awal itu Kelantan Terengganu menjadi satu.
Persujaya pada waktu itu ialah Ustaz Muhammad Asri bin Haji Muda mengadakan pertemuan di Madrasah Az-Zainiyah di Suragate yang akhirnya membawa kepada pelumpuhan PAS yang pertama di Dungun dan pertama di negeri Terengganu. Penting orang Dungun ni, sehu sebenarnya orang Dungun ni. Penubuhan yang pertama adalah pada 6 hari bulan Julai 1956 yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Zainal Abidin Aman. Menjelang Disember 1956, 7 buah lagi cawangan PAS berjaya ditubuhkan di seluruh negara dan menghantar wakil ke Mesyuarat Agung Tahunan atau Muktamar dalam keadaan sekarang ini pada 23 hingga 25 Disember 1956. Tuan Tok Guru Haji Zainal menubuhkan PAS di Dungun ini ketika beliau berusia 63 tahun. Tak tua mana, muda lagi. Nak tunjuk kepada kita betapa tugas dan amanah, ia tak kira muda tua. Orang muda cara orang muda, orang tua, orang berumur, dan kata tua marah orang. Orang berusia, orang lama. Orang lama dengan cara orang lama. Dan beliau menjadi yang dipertua PAS kawasan Dungun sehingga tahun 1971 dan meninggal dunia pada tahun 1977. Turut sama ditubuhkan cawangan satu masa dengan PAS cawangan Dungun. Masa itu dipanggil PAS cawangan Dungun lah. Adalah PAS Pematang Paut Pulau di seberang Perai, PAS Ulu Beranang di Selangor, PAS Kuang di Selangor, PAS di Bagan Datuk Barat di Perak, PAS Kerdau satu zaman juga pada tahun 1956 Kerdau di Pahang, dan PAS Masjid Tinggi di Perak. Bagi menghargai mereka yang telah menanam benih di peringkat awal ini, saya nak sebut nama ahli jawatan kuasa yang pertama. Ni orang Dungun belaka, mungkin ada di antaranya ialah tok kita, tok ki kita, tok nyang kita, nama-nama ini. Mereka ialah Ustaz Ngah Muhammad yang menjadi naib yang dipertua PAS yang pertama, Isa Abdullah yang menjadi setiausaha, Syed Hussein Tuan Cik menjadi bendahari, Cikgu Muda Saleh Ketua Ulama, Kapten Abdul Majid Awang Ketua Pemuda, dan ahli jawatan kuasa adalah Abu Hitam Musa Yusof, Saleh Muhammad Zain, Engku Muhammad Wok, Ngah Sulong, Mat Abdullah, Ustaz Wan Abbas Abdullah, dan Hashim Jais. Selepas ditubuhkan PAS yang pertama di negeri Terengganu di Dungun ini, barulah PAS cawangan Kuala Terengganu ditubuhkan. Sejarah ni penting. Mungkin orang kata dah apa kepaedahnya kita dah ulang benda yang puluhan tahun. Sesugalu saya sebut Datuk Nakhoda hadis dah daripada 1600 lagi dah. Sejarah ini penting sebagai ingatan dalam diri kita semua bahawa PAS di Dungun ini boleh berdiri megah sebagai PAS kawasan yang mempunyai kegemilangan dan sejarahnya yang tersendiri, kehebatannya yang tersendiri hingga ke peringkat dalam negara kita. Jangan rasa kecil, jangan rasa lemah. InsyaAllah yang kekuatan di Dungun inilah nanti kita akan gerakkan PAS. Bukan sekadar kita memerintah di negeri Terengganu menjadi kerajaan, tetapi kita melebarkan sayap ke negeri-negeri lain dan menjadi parti yang sangat berperanan dalam kerajaan persekutuan selepas daripada pilihan raya akan datang. Tentunya selepas 70 tahun
Kalau manusia, seorang lelaki ataupun wanita 70 tahun itu pengalamannya banyak sangat dua lalu. Kalau untuk guru silat 70 tahun umur dia macam-macam. Ada hak bawah kilah, ada yang hak dia tak ajar ke anak murid dia, macam-macam. Ilmu yang banyak, pengalaman yang sangat banyak. Turun naik, ada kalah, ada menang. Walau apapun pengalaman yang kita hadapi sepanjang perjalanan parti Islam semasa PAS ini, yang paling penting ialah kita tetap menjadikan Islam sebagai dasar dan prinsip perjuangan. Inilah yang membezakan kita dengan parti orang lain, sehingga kita mampu berdepan dengan pelbagai cabaran di sepanjang zaman 70 tahun ini. Marilah cabaran macam mana pun, selama mana kita berpegang dengan prinsip dan dasar perjuangan sebagaimana yang ada dalam perlembagaan yang nyatakan dalam perlembagaan PAS, insya-Allah kita akan menjadi sebuah gerakan, sebuah harakatul Islamiyah, sebuah parti yang boleh bertahan sampai bila-bila, insya-Allah. Peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita menjadi kerajaan di beberapa negeri, bersama dalam beberapa negeri, turut bersama di kerajaan pusat, adalah saat dan ketikanya kita nak tunjuk kepada dunia luar, kepada orang luar. Orang Dungu, orang Terengganu, insya-Allah dia tahu dah orang di luar daripada sini yang bagi mereka PAS adalah baru, mereka tak kenal, mereka belum cinta. Mereka tahu PAS tapi belum cinta, sehingga membolehkan mereka nak undi PAS dalam pilihan raya. Keupayaan kebolehan kerajaan di peringkat negeri dan keupayaan menteri-menteri kita, timbalan menteri di peringkat pusat sebenarnya merupakan suatu pameran kepada rakyat di seluruh negara. Di Pantai Barat, kepada orang bukan Melayu yang berada di Pantai Barat, terutamanya Lembah Kelang, bahawa PAS adalah parti mainstream, parti utama dalam negara kita, parti yang penting, yang mempunyai integriti, yang mempunyai dasar perjuangan yang jelas, dan insya-Allah menjadi parti yang penting dalam membentuk kerajaan pusat di Putrajaya dalam PRU yang akan datang, insya-Allah. Kini kita menjadi contoh bahawa seluruh kepimpinan, sama ada negeri, tenaga kerja PAS, ahli parlimen PAS, ahli dan penyokong PAS, boleh menjadi pentadbir yang baik, yang cemerlang di peringkat negeri dan peringkat pusat. Boleh turut sama menjadi menteri dan timbalan menteri, boleh turut sama menjadi peneraju syarikat-syarikat berkait kerajaan di persekutuan, GLC dan sebagainya. Marilah kita merasa izzah, merasa kuat, merasa yakin dengan diri kita bahawa kita bukan lagi sebuah parti kecil yang meloput di tepi gantar, tetapi kita adalah parti yang kuat, dasarnya jelas, dan insya-Allah akan terus berjalan ke hadapan walaupun menghadapi pelbagai cubaan dan ujian. PAS bersama dengan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional dan Muafakat Nasional berusaha sebaik mungkin menawarkan kerajaan yang lebih berintegriti, lebih beramanah, berbakti kerana tugas yang diamanahkan oleh Allah, dan yang paling penting, tidak takut untuk membetulkan kelemahan dan kesilapan. Kita tak kata kita tahu baka, kita tak kata bahawa kita hebat, tidak. Kita ada kelemahan, tetapi kita terbuka untuk melakukan perubahan. Kita bukan abang long yang membuli orang lain, parti-parti yang lain, dan kita lebih adil dalam melaksanakan tanggungjawab. Sebab itulah di negeri Terengganu secara khususnya, saya selalu berpesan kepada jentera-jentera di pelbagai peringkat
adillah kita dalam melaksanakan tugas dan amanah. Adillah kita dalam melaksanakan pembahagian di peringkat masing-masing, sama ada di peringkat kampung, di peringkat daerah, di peringkat majlis dan sebagainya. InsyaAllah dengan keadilan yang kita tunjukkan akan membuka mata masyarakat yang belum lagi cinta kepada PAS. Dia kena dah, ni Terengganu dia kena dah, tapi belum cinta. InsyaAllah dengan keadilan yang kita tunjukkan, dengan kejebuat, keikhlasan kejebuat yang kita tunjukkan, InsyaAllah PAS akan menjadi parti yang duduk di negeri Terengganu ini memerintah, meneraju kerajaan negeri Terengganu, bukan sehingga PRU akan datang, tetapi sehingga sampai lepas PRU 13, 14, 15, 16, 17 sampai seterusnya, insya-Allah. Sekali lagi saya mengambil kesempatan yang terakhir ini untuk mengucapkan terima kasih pada Jadi Ketua PAS kawasan Dongun dan seluruh jawatankuasa kerana menjemput saya bersama dengan tuan-tuan, puan-puan dalam sambutan pada malam ini. Dan rasa tak terlambat lagi, walaupun syawal kita dah penghujung, untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua kalau terkasar dalam tempoh saya menjadi ketua kerajaan daripada Mei 2018 hingga sekarang. Saya minta maaf banyak. InsyaAllah sama-sama kita bermaaf-maafan dan kita cuba cari jalan untuk melaksanakan yang terbaik di negeri Terengganu ini. Fasa yang pertama PRU yang baru ni kita menjadi kerajaan sekarang ini merupakan fasa yang pertama. Fasa yang kedua, insya-Allah kita akan meletakkan suatu blueprint yang lebih tersusun, lebih hebat, yang akan dikenang sebagai rakyat negeri Terengganu, sebagai suatu blueprint yang akan membawa rakyat negeri Terengganu bukan sahaja maju, berkat dan sejahtera, tetapi lebih baik daripada rakan-rakan di negeri-negeri lain, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.